Terima kasih Datuk Yang Ketua. Terima kasih Yang Berhormat Perdana Menteri. Kurang daripada jawapan penjelasan yang diberikan oleh Yang Berhormat Perdana Menteri kepada soalan dibangkitkan oleh Shah Alam. Saya pun mendengar apa yang Shah Alam sebut, iaitu beliau mempersoalkan, dan saya sendiri pun bersetuju dengan beliau bahawa apa yang diumumkan oleh Ketua Polis Negara yang berkaitan dengan isu-isu keselamatan, yang akhirnya kita lihat bahawa sehingga hari ini pihak berkuasa kerajaan sendiri tidak dapat nak memberikan satu pembuktian yang jelas seperti yang disebut oleh laporan Malaysia Kini daripada kenyataan yang dibuat oleh Dr. Asri Zainal Abidin, bekas Mufti Perlis yang diwar-war kata nak menyertai UMNO dalam sehari dua ini. Beliau mempersoalkan satu majlis taklimat yang dibuat oleh pihak polis kepada Kementerian Pengajian Tinggi yang disertai oleh timbalan-timbalan Naib Chancellor Universiti dalam tempoh 2 hari yang lalu, yang turut disertai oleh ILIM, Institut Latihan Islam Malaysia. Dan di dalam pertemuan tersebut, pihak polis yang memberikan taklimat tersebut tidak pun boleh memberikan satu pembuktian yang jelas yang kononnya bahawa wujudnya sarang pengganas di universiti. Hanya ILIM sahaja, seorang wakil daripada ILIM yang mempaparkan isu-isu yang berkaitan dengan ajaran Wahabi. Yang menyiarkan, yang cuba mengaitkan menyiarkan gambar bekas Mufti Perlis dan juga Mufti Perlis yang ada sekarang, dan juga gambar marang dan juga gambar bekas Menteri Besar Perlis, abang kepada Yang Berhormat daripada Arau. Ringkaskan Yawan. Jadi saya kata, di mana isu keganasan yang digemparkan oleh Ketua Polis Negara, sedangkan dia akan memberikan kesan yang tidak baik kepada, seperti mana disebut oleh Shah Alam, dari sudut pertumbuhan ekonomi negara kita ini. Saya minta penjelasan. Terima kasih Datuk Yang Ketua, dan terima kasih Yang Berhormat dari Yang Menteri nak jawab ataupun bagi peluang dulu satu jawapan. Boleh Soalan. sambung terus Yang Berhormat? Ya, itulah. Ini minta penjelasan sikit Yang Berhormat mengenai dengan keterangan berkaitan dengan jumlah polis di Sabah ya. Tadi Yang Berhormat mengatakan bahawa Yang Berhormat yakin dengan jumlah anggota polis di Sabah ini memberi untuk menjaga keselamatan terutama sekali di Sabah. Kita sudah maklum bahawa kehadiran pendatang tanpa izin di Sabah ini begitu ramai sekali. Dan mengikut statistik, jumlah kes-kes jenayah yang berlaku di Sabah ini kebanyakannya dilakukan oleh mereka-mereka ini. Dan saya percaya melihat keadaan bahawa kita perlu untuk memperkuatkan jumlah. Yang Berhormat, saya perhatikan ada pekan-pekan kecil. Saya ambil contoh lah untuk rekod lah. Di pekan kecil Tinggilan di kawasan saya, yang mempunyai pengundi kurang lebih hampir 1.500. Ianya dikawal oleh seorang anggota polis ya. One little pondok policeman by one policeman. Jadi apabila berlakunya sesuatu dan tidak mampu, dan dengan nisbah seorang polis dengan jumlah penduduk itu sama sekali tidak memadai. Dan saya ambil satu kes lagi Yang Berhormat di kawasan Kota beberapa tahun yang lalu, dalam satu kampung yang sensitif tepi pantai. Apabila berlakunya rompakan, saya dimaklumkan bahawa polis yang manning pondok polis di situ itu terpaksa dia berdiam diri dan berpura-pura menjadi sibilian kerana tidak mampu untuk mengatasi serangan 2-3 orang lain yang merompak kampung itu. Jadi ini ada contoh saja. Jadi apa yang saya katakan di sini bahwasanya jelas jumlah anggota polis Sabah ini perlu diperkukuhkan memangkan keadaan yang sebut tadi. Terima kasih. Terima kasih Datuk Yang Ketua. Saya rasa apa yang saya telah nyatakan tadi, bahawa daripada segi keanggotanya memang telah banyak kita tempatkan di sepadan di Sabah ke di Sarawak ini. Dan sebagaimana yang kita sedia maklum bahawa kalau di sepadan
di timur Malaysia ini, dia punya kawasannya memang begitu luas daripada sempadannya. Jadi kalau kita nak menempatkan secukupnya, memang tidak cukup. Dan begitu juga daripada segi pantainya yang begitu luas, kalau kita nak menempatkan marine police dan sebagainya, memang tidak cukup. Jadi kan itulah apa yang kita telah menempatkan anggota-anggota polis ini setelah mengambil kira anggota keseluruhan yang kita ada. Jadi inilah keadaan di mana urusan-urusan dalam penempatan anggota ini dibuat. Sehubungan dengan isu yang dibangkitkan oleh Yang Berhormat pokok sena tadi, bahawa seolah-olah apa yang didakwa oleh Yang Berhormat ini, apa yang dinyatakan oleh pihak kerajaan, seolah-olah kita sengaja membuatkan isu-isu seperti ini. Tapi kalau kita lihat apa yang berlaku Yang Berhormat semasa kes yang kita membuat tangkapan baru-baru ini pada 21 hari bulan 1 2010, di mana PDRM telah menangkap 10 orang di kampung Sungai Cincin Gomak. Di antara orang-orang yang ditangkap ini, satu di antaranya adalah orang tempatan dan 9 adalah warga luar negara, yang mana satu orang termasuk pemimpinnya yang bernama Aiman daripada Syria. Jadi tangkapan dibuat atas maklumat yang mereka ingin meletupkan di tempat-tempat ibadat bukan Islam di Selangor dan di Pulau Pinang. Jadi dalam kumpulan 10 orang yang ditangkap itu, terdapat 5 orang pelajar IPTA dan 1 orang yang ditangkap dari 10 orang berkenaan adalah orang tempatan. Beliau merupakan pendakwah bebas dan penyokong kuat kepada Aiman, iaitu ketua kepada kumpulan ini. Warga negara tempatan yang ditangkap itu telah berkenalan dengan Aiman semasa mereka belajar di Pakistan dahulu, dan peranan Aiman ini adalah merupakan, selain daripada jadi ketua, merupakan rekruter untuk kumpulan Al-Qaeda, yang mana beliau merupakan rekruter ini semasa beliau berada di Pakistan. Jadi Aiman ini telah berada di Malaysia, dan inilah peranan beliau untuk menerap di IPTA dan juga di IPTS di Malaysia ini untuk mendapatkan potensi-potensi